Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bersama lagi tuan-tuan dalam kuliah yang kita baca berkenaan dengan kelebihan para sahabat. Fadailus sahabah. Malam ni tuan-tuan, kalau tak salah saya lah muka surat 13 tuan-tuan. Betul. Nah, muka surat 13. Iaitu ni pun belum masuk lagi hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan para sahabat. Tapi malam ni kita baca siap-siap dah. Hadis-hadis tu kita ambil, tak semualah ayat Quran malam ni. Kita ambil sikit-sikit ayat-ayat Quran ni. Jadi di bawah tajuk ayat-ayat Al-Quran tentang sahabat Nabi ni tuan-tuan, tujuan saya masukkan ayat-ayat ni, ada 10 ayat ni, ialah untuk kita nak menyatakan bahawa soal kelebihan para sahabat, keistimewaan para sahabat ni bukan hanya ada dalam hadis, tetapi juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang mana siapa pun tak boleh nak sangkal lagi. Kalaulah kita jumpa dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita baca hadis okey lah. Sebab orang Ahlus Sunnah memang terima Bukhari, terima Muslim. Tapi kalau Syiah, dia bukan mau pakai Sahih Bukhari, Muslim, dia pakai kitab hadis lain. Dia ada kitab dia Al-Kafi. Dia pakai kitab Man la yahduruhu al-faqih dan kitab-kitab hadis lain lah. Kita buka Bukhari ni bagi dia tak guna, pasal sahabat semua dia tak pakai. Jadi oleh sebab tu apa yang perlu, kita kena tunjuk ayat Quran. Sebab ayat Quran ni kalau ada siapa lah mengaku Islam tapi dia tolak Al-Quran, tu bukan Islam lagi dah. Jadi sebab tu tuan-tuan kena ambil tahu ayat-ayat Quran ni. Kalau malam ni kita tak baca ke semua, tapi sikit-sikit kita akan baca tuan-tuan. Sekali kuliah saya pilih 1-2 ayat. Ada barangkali yang perlu ulang, saya ulang insya-Allah. Okey, ayat yang pertama tuan-tuan tengok di muka surat 13 tu, iaitu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 74. Jadi kalau tuan-tuan buka surah Al-Anfal tu lah muka surat terakhir, ayat sebelum terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok makna dia, memahami dia elok, tak ada siapa nak ikut ajaran karut Syiah, ajaran dulu Khawarij yang tolak para sahabat, kafirkan para sahabat. Padang ayat ni, kalau saya tak masukkan ayat-ayat lain pun cukup dengan ayat ni sahaja kalau kita mau faham apa makna ayat ni tuan-tuan. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, maksudnya ialah al-muhajirun. Sepakat para ulama menyatakan maksud golongan pertama yang disebutkan dalam ayat ni ialah golongan al-muhajirun, para sahabat yang hijrah daripada Mekah. Ada yang ke Habsyah dulu tahun ke-7 barulah balik ke Madinah Al-Munawwarah. Ada yang terus ke Madinah Al-Munawwarah. Yang awal yang lewat mana masuk dalam kategori al-muhajirun dimaksudkan oleh ayat ini. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Siapa? Al-muhajirun. Kemudian golongan kedua yang disebut dalam ayat ni, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang
memberi tempat kediaman pada rumah, daripada tanah, bagi kepada orang yang datang kepada mereka. Wa nasaru, dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Siapa mereka tuan-tuan? Al-Ansar. Tak ada pilihan lain lah. Siapa baca sejarah, yang tahu sirah Nabi SAW, muhajirin datang daripada Mekah, disambut oleh orang-orang Al-Ansar, Aus, dan juga orang-orang Al-Khazraj. Nah, setelah Nabi rancang ni tuan-tuan nak hijrah ni, dia ada 3 tahun. Daripada 6 orang pertama yang memeluk Islam di tangan Nabi SAW pada tahun yang ke-11 hijrah. Tahun 12 berlaku perjanjian Bai'ah Aqabah yang pertama. Tahun ke-13 berlaku Bai'ah Aqabah yang kedua. 3 tahun tu. Tahun depan tu baru start hijrah. Jadi Allah sebut tentang 2 golongan ni. Allah kata apa tuan-tuan? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Muhajirin dengan Ansar tu, nak tahu orang mukmin yang betul lagu mana, yang benar lagu mana? Lagu depa tu. Lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan. Depa manusia macam kita juga, para sahabat. Kita muliakan para sahabat, kita baca keistimewaan para sahabat, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni akidah yang wasatiyah. Kita tak kata para sahabat ni tak berdosa. Mereka juga buat dosa macam kita, buat silap, buat salah. Baca sejarah para sahabat. Ada sahabat minum arak, ada. Sahabat yang berzina pun ada. Pernah tersilap Nabi SAW sampai marah-marah pun ada. Tapi mereka cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tak maksum. Jadi sebab tu Allah sebut lahum maghfiratun, dengan sebab mereka punya sumbangan besar pada ajaran Islam, yang hijrah ni tinggal segala-galanya. Kita sembang boleh kalau kita baca, kita tengok, ya Allah, kita tak akan mampu buat macam para sahabat buat, macam Al-Ansar buat. Nanti kita tengok ayat-ayat yang memuji golongan Al-Ansar, banyak pada ni lagi tuan-tuan, kita tengok nanti. Bagi mereka keampunan oleh kerana mereka buat salah. Allah kata Allah bagi keampunan kepada mereka kerana jasa mereka. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Para ulama kita tuan-tuan menafsirkan makna lahum rizqun karim. Saya pilihlah tafsir ni banyak tuan-tuan. Saya pilih satu kat tuan-tuan. Dalam kitab tafsir As-Sa'di, makna lahum rizqun karim tu ialah ay khairun kathirun minar rabbil karim fi jannatin na'im, iaitu kebaikan yang banyak daripada Tuhan yang mulia di dalam syurga, tempat kenikmatan. Maknanya maksud rizqun karim tu bagi mereka syurga. Allah janjikan kepada para sahabat al-muhajirun dan al-ansar tu, mereka tu ahli syurga. Itu dalam tafsir As-Sa'di, panjang lagi lah. Dalam tafsir-tafsir lain pun disebutkan lagu tu juga, dalam Al-Jalalain contohnya. Tafsir paling ringkas lah, tafsir 2-3 patah perkataan sahaja. Ai fil jannah, maksudnya rizqun karim tu dalam syurga. Allah janji siap dah kepada para sahabatnya. Jadi para sahabat ahli syurga ke bukan tuan-tuan? Para sahabat adalah ahli syurga. Siapa pi berani kata dak ayat ni tak abang kata depa ahli syurga? Kalau setara para sahabat yang Allah puji lagu ni pun kita kata tak masuk syurga lagi, kita agak-agak nak masuk syurga lah tuan-tuan. Kita lah kita kata dak, ni bukan ahli syurga lagi. Dak kalau tara para sahabat yang Allah puji sampai tara ni, sampai Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang beriman yang sebenarnya. Kita kata dak lagi, kita tak mana tuan? Kita nak duduk tak mana esok di akhirat esok ni. Jadi tak dapat tidak tuan-tuan, kita kena terima bahawa para sahabat adalah ahli syurga. Al-muhajirun wal ansar ni adalah ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ayat kedua ni sekali lagi kita baca. Saya nak baca hadis. Saya faham tuan-tuan tunggu bila nak baca hadis ni. Duk baca mukaddimah panjang sangat, tapi mukaddimah ni penting sebelum kita masuk kepada hadis-hadis Nabi dalam bab yang kita baca. Okey, kita masuk muka surat 10. 10 ke ni? Kamu tak nampak 19. Muka surat 19 tuan-tuan. Ni masuk hadis lah. Okey.
Kitab Fadaili Sahabah, bab Fadaili Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab kelebihan sahabat. Bab pun Imam Bukhari buah nama bab ni bab kelebihan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mulakan bab ni tuan-tuan dengan memberi takrif. Biar kita tahu dulu kita bercakap ni tentang apa. Sahabat tu siapa? Di Imam Bukhari bagi takrif. Kita baca dah dulu ta'rif Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam ni kita baca ta'rif yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di muka surat yang ke-19. Iaitu Imam Bukhari kata, "Wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabi." Sahabat ni ialah siapa yang bersahabat dengan Nabi SAW, maksudnya yang berkawan lama, yang berdampingan dalam tempoh masa tertentu, bukan sekali jumpa, bukan hanya 2 kali jumpa, tapi duduk lama dengan Nabi. Ada sahabat yang paling lama Abu Bakar daripada sebelum Islam lagi dia baik dengan Nabi SAW dah, dia 2 tahun muda daripada Nabi SAW. Siapa lagi yang lama dengan Nabi SAW? Korang sikit daripada Abu Bakar, Khadijah. Khadijah pun kita kata dia isteri Nabi lah, masuk sebagai sahabat Nabi dalam ta'rif ni. Anak-anak Nabi SAW pun sahabat Nabi, sebab mereka lama berdampingan dengan Nabi. Saya sebut ni supaya tuan-tuan jelas. Bila kita sebut sahabat, tuan-tuan jangan kata hak tu ahlul bait. Tak. Ta'rif ni para ulama bagi masuk ke semua sekali. Isteri Nabi, anak-anak Nabi, kawan rakan Nabi SAW, semua masuk dalam ta'rif besarnya mereka sahabat Nabi. Kemudian adalah lepas tu keluarga Nabi, isteri Nabi pun sahabat Nabi. Jadi yang bersahabat dengan Nabi ni barangkali Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam tahun yang ke-7. Masa perang Khaybar baru dia mai ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tahun 7 Nabi wafat tahun yang ke-11. 7, 8, 9, 10, 11, 4 tahun lah lebih kurang. Tak sampai 4 tahun dia bersak. Tu masuk dalam sahabat ni lah. Sahabat yang berdampingan lama dengan Nabi SAW. Setahun. Pun masuk dalam ta'rif ni dah tuan-tuan. Atau melihatnya, aw ra'ahu minal muslimin. Ataupun yang kedua ni masuk dalam kategori sahabat juga. Mereka tengok Nabi. Pernah tengok Nabi SAW. Pernah menatap wajah Nabi SAW. Walaupun sekali dia tengok bila masa Hajjatul Wada'. Tahun sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW pergi buat haji wada', 100,000 lebih para sahabat pergi. Jadi mereka ni sekali tu ya pergi tengok Nabi pun. Lepas tu tak jumpa dah dengan Nabi SAW, pun dipanggil sahabat juga. Kerana dia panggil syarafus suhbah ni, kemuliaan menjadi sahabat ni hanya kerana pernah tengok wajah Nabi SAW. Kita bolehlah menyanyi lagu Laukana Bainana. Laukana Bainana tu makna dia apa tuan-tuan? Kalaulah Nabi SAW berada bersama-sama dengan kita, duk kalau saja. Ataupun paling kurang tak baca sifat-sifat Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Baca cerita ni tuan-tuan. Saya tengok kitab Syama'il ni tak payahlah tunggu tok guru main mengajar. Tuan-tuan baca di rumah boleh. Baca dengan anak-anak. Baca seorang lagi saat tinggal gitu. Tapi kalau kita baca dengan anak-anak, kita akan baca cerita tentang tangisan Nabi, bukaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang rupa parah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena baca tuan-tuan, nak menimbulkan rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Beli ya buku terjemahan banyak dah lah ni. Tapi pilih kat terjemahan. Kalau tuan-tuan beli hak Indon tu, lagi apa dia duduk pokoknya banyak sangat, kelam lagu tu ya. Beli tuan baca buku-buku lagu tu. Fahuwa min ashabih, maka dia termasuk dalam kalangan sahabatnya. Jadi 2 kategori sahabat yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam ta'rif pendek tu. Wa man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya yang lama berdampingan dengan Nabi, satu. Yang keduanya ialah au ra'ahu minal muslimin, yang pernah tengok, pun sahabat juga. Mulia orang yang pernah tengok, menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, hadis yang pertama tuan-tuan.
Jadi semua hadis-hadis kita baca ni masuk dalam takrif ni. Yang mana masuk dalam takrif ni, hadis ni merangkumi mereka. Jadi saya baca tulis 3 hadis ni. Qala haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala sami'tu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul haddatsana Abu Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas fayaquluna fiikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa segolongan manusia akan berperang, lalu mereka berkata, adakah dalam kalangan kamu orang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka berkata, ya, ada. Maka mereka diberi kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian akan datang satu masa pula segolongan manusia akan berperang, lalu mereka berkata, adakah dalam kalangan kamu orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya pernah jumpa dengan tabi'in. Ada tak di sini? Ada tak di kalangan kamu ni tabi'in? Lalu mereka berkata, ya, ada. Maka mereka diberi kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian akan datang satu masa pula segolongan manusia akan berperang. Lalu mereka berkata, adakah dalam kalangan kamu orang yang pernah bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya tabi' at-tabi'in. Berbelit sikit kita nak terjemah tu pun. Tapi maksudnya ada tak dalam kalangan kamu ramai-ramai ni tabi' at-tabi'in, yakni golongan yang pernah bertemu dengan para sahabat, para tabi'in. Lalu mereka berkata, ya, ada. Maka mereka diberi kemenangan dalam peperangan itu. Okey, hadis yang pertama. Kita baca tu hadis yang kedua. Qala hadatsani Ishaq qala hadatsana An-Nadhr qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah sami'tu Zahdam ibn Mudarrib sami'tu Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku ialah orang yang hidup sezaman denganku, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni tabi'in, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni tabi'in. Imran radhiyallahu anhu berkata, aku tidak tahu, yakni aku tidak pasti, adakah baginda menyebut selepas kurunnya 2 kurun atau 3? Kemudian akan datang selepas kamu kaum yang memberi kesaksian sedang mereka tidak diminta memberi kesaksian. Mereka sering melakukan pengkhianatan dan tidak amanah. Mereka bernazar tetapi tidak menunaikannya. Dan akan zahirlah kegemukan dalam kalangan mereka. Hadis yang seterusnya, hadis yang ketiga. Qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah. Qala Ibrahim wa kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi
wa nahnu sighar. Daripada Abdullah, tukar tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud. Mana-mana hadis kalau kita jumpa disebut nama Abdullah sahaja. Abdullah ni ada ramai di kalangan para sahabat ni. Khususnya Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 orang Abdullah. Orang Melayu ada berapa Abdul? 3 Abdul. Dan sahabat Nabi ada 4 hak yang paling terkenal, paling terkehadapan dalam menyampaikan ilmu hadis ni. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubair dan Abdullah bin Amru. 4 orang. Lagi saya ulang tuan. Abdullah bin sebenarnya tak sebut ni. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru. Seperti air Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Ni sahabat-sahabat besar ni. Abdullah bin Zubair seorang lagi. Ni sebut para sahabat. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam hadis sebut Abdullah saja, bukan Abdullah bin Abbas, maksudnya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup sezaman denganku, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni tabi'in, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni tabi'in, kemudian akan datang kaum yang penyaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului penyaksian mereka. Ibrahim berkata, Ibrahim An-Nakhai, mereka yakni para sahabat memukul kami kerana kami memberi penyaksian dan janji pada masa kami masih kecil. 3 hadis kita baca malam ni tuan-tuan. Saya nak pergi habis cepat kita malam ni. Jadi kita baca sehari banyak-banyak lagi. Syarah saya rasa faham tak tuan-tuan kalau kita baca lagu tu ya. Faham dah kan? Boleh faham dah. Tuan balik baca lah kat anak kan. Bagi dia tahu sahabat Nabi. Bagi dia kenal para sahabat Rasulullah, tinggi mana kedudukan para sahabat pada pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang pertama ni tuan-tuan. Pengajarannya yang kita kena belajar daripada hadis ni ialah soal keberkatan para sahabat dan sesiapa yang ada kaitan dengan para sahabat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka lah yang menukilkan syariat ni sehingga sampai kepada kita. Nakalkan syariat ni, Quran ke, perbuatan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, mereka lah yang sampaikan kepada kita. Jadi kemuliaan tu sehingga dalam peperangan pada zaman-zaman selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi sebut, ada sahabat aku seorang pun jadi punca, jadi asbab untuk Allah berikan kemenangan dalam peperangan ketika berjihad. Tu Nabi sebut. Nanti kata Nabi SAW, bila zaman makin lama, makin tua, sahabat makin tak ada, pada masa tu orang akan tanya, ada tak ni dalam ramai-ramai ni sahabat Nabi? Ada lagi 2-3 orang. Maksudnya ada tak ramai dah pada ketika itu. Kerana ada seorang 2 sahabat Nabi itu, fayuftahu lahum, Nabi kata Allah bagi keberkatan kepada tentera tersebut, menang dalam perang. Kerana apa? Berkat ada sahabat Nabi. Sampai teratu kedudukan para sahabat. Bahkan siapa yang ada kaitan dengan sahabat Nabi, lepas sahabat dah mati habis dah. Sahabat yang terakhir mati ialah Abu Umamah, yang panjang umurnya di Syam, Abu Umamah Al-Bahili. Bila dah tak ada dah para sahabat, habis dah semua sahabat, tinggal tabi'in. Tabi'in pun di hujung-hujung zaman mereka dah pada ketika itu. Bila dalam peperangan orang tanya, ada tak ni tabi'in, orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Nabi? Berkat mereka ni pernah bersahabat dengan sahabat Nabi. Ada tak lagi? Ada, maknanya ada pun tak ramai dah boleh bilang. Fayuftahu lahum, Nabi kata diberikan kemenangan kepada mereka dengan asbab. Ada 2-3 orang tabi'in yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Berkat para sahabat ni.
Begitu juga sampai satu ketika nanti kata Nabi SAW, bila tabi'in pun tak ada dah. Ada pun tabi' at-tabi'in. Tabi'in ialah orang yang pernah tengok sahabat. Tabi'in ialah orang yang pernah tengok tabi'in. Ada tak lagi. Di ujung hayat mereka dah pada masa tu. Tinggal pun tak banyak dah tabi'in. Pergi perang, orang tanya lagi, ada tak ni tabi'in? Orang yang pernah bersahabat dengan orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah. Keberkatan, berkawan, berdampingan dengan para sahabat pun boleh jadi sebab kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengajaran penting daripada hadis yang kita baca pada malam ni, tuan-tuan. Okey. Yang kedua, hadis yang kedua. Hadis yang kedua dan yang ketiga ni kalau tuan-tuan tengok dia dekat-dekat ya kan. Beza dia tang mana tuan-tuan? Hadis nombor 2 dan nombor 3 ni. Tuan-tuan perhati dia perkataan khairu ummati. Hadis ketiga, tadi hadis kedua tu khairu ummati, sebaik-baik umatku. Hadis ketiga ni khairun nas, sebaik-baik manusia. Ada beza tak tuan-tuan? Kalau disebut sebaik-baik umatku, maknanya dibandingkan generasi sahabat tu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tapi kalau sebut khairun nas, seperti hadis yang ketiga, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya sahabat ni punya baik tuan-tuan, bukan banding dengan umat Islam ya, umat Nabi Muhammad, tak. Dengan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kiamat esok ni, tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercanggahkah hadis ni? Tak. Hadis ni nak bagi tahu kita bahawa para sahabat ni kalau nak banding dengan umat Nabi Muhammad pun depalah yang paling baik. Kalau nak banding dengan seluruh umat manusia pun depalah yang paling baik. Kok ada silap ke? Tak. Quran pun sebut. Okey, tuan-tuan patah balik tengok muka surat ayat Quran kedua. Saya saja tak baca tadi. Cuba tuan-tuan tengok di muka surat 13, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Ali Imran ayat 110. Cuba tengok. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu di sini siapa tuan-tuan? Para sahabat. Kita kena faham lagu ni masa turun ayat ni di Madinah Al-Munawwarah, bila Allah kata kamu, merujuk kepada siapa pada masa tu? Depa ada pada masa tu lah. Allah puji depa ni. Allah kata kamulah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi nak kita baca khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup sezaman dengan aku, para sahabat. Itu yang Al-Quran sebut ni tuan-tuan. Inilah tafsirannya. Allah sebut sebab kenapa depa ni baik tuan-tuan. Ta'muruna bil ma'ruf. Satu, kamu menyuruh kepada perkara-perkara ma'ruf, hidup di kalangan generasi sahabat. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu senantiasa mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah, yakni beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan boleh dapat tak title khaira ummah ni? Boleh. Kalau orang kata dah ayat ni merujuk kepada semua umat Islam, ya, tapi kita kena penuhi dulu syarat yang telah dilakukan oleh para sahabat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sahabat dapat dah. Kita ni boleh dapat, tetapi dengan syarat kita kena buat seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya
baru-baru ni tuan-tuan, dalam sebulan dua ni kami dalam yayasan amal ni orang duk minta bantuan kan. Ada agensi kerajaan, ada Jabatan Zakat kalau di Kedah tu, ada JKM, tapi ada ketikanya Jabatan Zakat ke JKM ke tak boleh nak bagi bantuan kerana sebab-sebab tertentu. Contohlah tuan-tuan, pembaikan rumah asnaf, rumah orang-orang susah-susah. Kita tak minta dekat zakat kan? Minta dia kata. Tapi rumah kami ni tak cukup syarat. Dia syarat dia zakat kalau nak tolong rumah tu kena ada geran. Tak ada geran, tak dapat. Depa tumpang tanah rizab ya. Tanah rizab tu tak ada siapa kacau dah, kita tahu kawasan tu. Tapi oleh kerana tak cukup syarat, tak ada tanah rizab, duduk atas apa nama, tak ada geran, duduk atas tanah rizab, tak boleh. Lepas tu kadang-kadang geran ada. Geran walaupun berkongsi nama tak kisahlah, yang penting ada geran cukup lah. Tapi masalah dia, mereka letak syarat pula, anak kena 3 orang. Mereka anak 2 orang, tak boleh dapat juga nak perbaik rumah. Oh, jadi payah tuan-tuan kan. Jadi kami lah jenis NGO ni orang cari. Kita tak ada syarat apa, kita tengok layak, kita bagi bantuan, kita pergi tengok 2-3 orang, jalan kita bagi lah. Jadi yang saya sebut kat tuan-tuan ni, berkenaan dengan ta'muruna bil ma'ruf ni, ajak kepada perkara-perkara kebaikan. Kita bila pergi tengok tuan-tuan 2-3 di beberapa tempat yang kita ziarah, orang duk minta ni, kita pergi tengok, kita kadang kita rasa isyawat lah masyarakat kita ni tuan-tuan. Dia boleh biar jiran dia tu rumah, ya Allah, nak roboh lah. Rumah ni masih ada setengah tu kami jumpa berlantaikan tanah pada hari ni, tahun 2021 ni. Dapur dia tanah ni, kita tahu ya Allah ada lagi. Sedangkan keliling kelarang dia tu, dua keliling rumah tu dia punya rumah besar-besar. Dia tak peduli jiran dia. Ada sebuah rumah tanpa saya sebut tempat lah. Kayak kami pergi hari kemarin dulu ke kemarin dulu belik sana. Betul lah baru ni. Pergi tuan-tuan, rumah tu ya Allah punya teruk lah. Yang duduk di situ tu satu orang yang buta. Dia taklah buta terus, tapi sebelah mata ni tak ada dah. Hak sebelah lagi tu pun nampak sikit-sikit lah. Boleh kata buta lah, senang kan? Boleh jalan lagi lah. Walaupun dia duduk seorang lah rumah tu. Rumah ni kalau tuan-tuan pergi tengok, dinding tu nak roboh lah. Kita tengok tu dia. Saya masuk dalam rumah, bekalan air pun tak ada. Bekalan air pun tak ada. Hak yang main terang kita orang kampung, abang, dia ni memang duduk seorang teruk. Dalam rumah memang tak ada air. Lepas tu kami tanya, mandi tang mana? Mandi sebelah rumah dia kubur. Jadi di kubur tu ada pipe. Dia duduk pergi mandi di kubur tu. Tumpang air pipe di kubur tu. Kita isyahwatlah orang kampung tak tolong sikit-sikit kan, bantu ni. Dia kata hari tu ni ada seorang jawatan kuasa yayasan amal pergi duduk tunggu dia ramai. Saya lah rasa terbakar kan. Tak hidup ni, ta'muruna bil ma'ruf ni. Tahu kawan tu susah, keluarga dia, abang dia pun buta juga. Ayah mak dia dulu mati dah, dua-dua pun buta. Islam manalah depa punya biak masyarakat, biak sebetul-betul tu. Tapi bila kita baca dalam sejarah Islam, sejarah para sahabat, Umar sendiri turun pergi tengok orang susah. Dia sendiri pergi tengok. Balik habaq kat bini dia. Ummu Kulthum. Ni malam ni Allah nak bagi pahala kat hang, mau dak ni? Tanya Ummu Kulthum. Ada satu orang perempuan mai daripada Badiah, mai daripada perkampungan, orang-orang Arab Badui kan, dia pindah kandang. Dia mai malam tu duduk berhampiran dengan Madinah. Kebetulan Saidina Umar keluar malam tu. Jadi bila Umar pergi, dia pun tak kenal siapa dia. Tu yang Umar tahu, kata bini dia nak beranak. Umar balik tu panggil bini dia. Punya ta'muruna bil ma'ruf ni hidup dalam masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman kita tak berlaku tuan-tuan. Jadi lah ni kami baru ni mesyuarat kita kena bagi juga, kena awak keluar juga peruntukan khusus untuk bantu rumah-rumah asnaf yang macam ni. Tapi bila dia main permohonan tuan-tuan, tak cukup duit pula kami nak bagi. Sebab kita bukanlah agensi kerajaan kan, kita ada untung-untung sikit program-program yang kita buat. Hak itulah kita support program-program macam ni, nak bantu orang-orang yang susah ni. Jadi kita tuan-tuan kalau nak jadi sebaik-baik umat juga seperti yang Allah puji para sahabat,
kita kena jadi macam depa, kena tiru depa. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kena beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Sebab itulah ayat sambungan dia, cuba tuan-tuan tengok sambungan dia apa. Hak ni puji para sahabat. Kemudian sambungan dia bunyi lagu mana? Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah orang-orang ahlul kitab, yang duduk di Madinah tu lah, yang duduk dengan para sahabat, ada Bani Qainuqa, ada Bani An-Nadir, ada Bani Quraidah, kalau mereka tu mau beriman juga, kata Allah Subhanahu wa taala, tentulah itu yang paling baik untuk mereka. Minhumul mu'minun, di kalangan mereka ada juga yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan apa? Fasik. Kalau kita maknakan ayat ni dengan kita saja tuan-tuan, ni kuntum khairu ummati itu bukan para sahabat, kita, macam mana tuan-tuan nak terjemah walau amana ahlul kitab tu? Dia tak akan masuk, kecuali ayat kuntum khairu ummatin itu mesti diberikan kelebihan itu kepada para sahabat sebagai umat yang terbaik. Okey. Jadi betul lah hadis ni. Bila kita sebut dalam hadis yang ketiga, yang Nabi SAW bersabda bahawa sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia ialah para sahabat, ialah generasi yang hidup sezaman dengan aku. Kemudian Nabi sebut generasi yang kedua tabi'in, kemudian generasi at-tabi'in. Tiga zaman ni tuan-tuan dipanggil as-salafus salih. Kalau orang sebut as-salafus salih, as-salafus salih tu maksudnya ialah tiga golongan yang kita sebutkan tadi. Sahabat, tabi'in dan juga at-tabi'in. Sahabat. Sahabat yang terakhir yang meninggal dunia tahun 120 Hijrah. Ini disebut dalam Fathul Bari pun sebut, Imam As-Suyuti dalam kitab At-Tarsyih pun sebut perkara ni. Sahabat ni yang paling akhir sekali meninggal dunia tahun 120 ialah sahabat yang bernama Abu At-Tufail. Abu Tufail Amir bin Wathilah. Dia adalah sahabat yang terakhir yang meninggal pada tahun 120 Hijrah. Zaman as-salafus salih ni para ulama berbeza pendapat nak tahun tepat tu. Di antaranya yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar kata dia sampai tahun 220 Hijrah. Itu akhir zaman as-salafus salih, sahabat, tabi'in dan juga at-tabi'in. 220 Hijrah. Jadi kalau kira 220 ni tuan-tuan, Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i rahimahullah lahir tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Maknanya siapa yang ikut mazhab Syafi'i ni ikut salaf tak tuan-tuan? Ikut salaf lah. Kita ikut pendapat salaf, zaman salafus salih. Orang yang ikut mazhab apa lagi mula-mula mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah lagi awal tu 80. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala, barulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi siapa ikut mazhab-mazhab ni tuan-tuan? Ikut salaf lah. Jadi kalau orang yang menyeru kepada tinggal mazhab ni, dia kata tak ikut salaf, kita kena ikut salaf, dia tak tahu bahawa yang kita duk ikut lah ni ikut salaf lah, ikut mazhab Syafi'i ni. Sebab Imam Syafi'i hidup di zaman yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kurun terbaik, iaitu di zaman para salafus salih. Okey, tuan-tuan. Kemudian terakhir sekali malam ni disebut dalam hadis ni, setelah berlalunya zaman as-salafus salih, zaman hak baik ni, muncullah perkara-perkara yang tidak baik. Apa yang disebut dalam dua-dua hadis ni? Iaitu
thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wala yustashhadun. Kemudian akan mai zaman orang pada ketika itu sanggup untuk menjadi saksi walaupun tidak diminta. Kerana apa? Kerana boleh bayang. Nak kinayah kepada zaman ni zaman pembohongan. Zaman orang tak boleh percaya dah pada ketika itu. Makin lama makin tak boleh percaya. Makin lama makin tak boleh percaya, tuan. Sanggup kena bayang, kena beli. Sanggup jadi saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan pada ketika itu mereka khianat. Dan tidak boleh diberi amanah, tidak boleh dipercayai. Bagi amanah, khianat. Tak boleh percaya langsung berbuat ni. Ni Nabi SAW gambaran lepas zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, mulalah sedikit demi sedikit manusia ni jadi tak baik, jadi jahat. Walaupun ada yang baik, bukan tak ada. Tapi kebanyakannya tak boleh dipercayai. Khianat. Wa yanzuruna, mereka bernazar. Wala yafun, tapi mereka tak tunaikan. Dia satu bila sebut khianat, itu kepada manusia. Janji dengan orang, dengan manusia, tapi tak tepati. Bila sebut bernazar, hak ni janji dengan siapa? Janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Bernazar ni kita sebut lillahi alayya. Aku wajib untuk buat sekian-sekian, jika aku dapat sekian-sekian, itu orang panggil nazar. Janji dengan Allah Taala pun dia tak tunai. Jangankan janji dengan manusia. Jadi ini masalah, tuan-tuan. Saya nak komen sikit lah. Boleh tuan-tuan buat sikit. Baru ni bila salah seorang orang besar kita lah kan, pergi cukur kepala orang ni. Ingat kan? Jadi saya tengok, ya Allah, bagus cukur kepala. Bernazar tunai tu bagus. Tapi bernazar tu tak betul. Nazar ni tuan-tuan, kena belajar dulu baru boleh bernazar. Nazar ni, yang dibenarkan kita bernazar ialah perkara-perkara yang sunat. Ulama-ulama sebut an yakunal manzuru bihi qurbatan. Benda yang kita nak nazarkan tu, mestilah benda tu berbentuk perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadat. Kita bernazar nak puasa, anak aku dapat temuduga masuk SMKA sekian-sekian, aku nak puasa 3 hari. Tu boleh. Aku bernazar nak i'tikaf di masjid. Boleh. Bernazar benda-benda yang wajib tak boleh. Contohlah saya bernazar kalau anak saya dapat paisa baik kali ni, esok saya nak pergi sembahyang subuh, saya nak sembahyang subuh. Tak boleh tu. Sembahyang subuh tu memang wajib dah. Hang tak bernazar pun hang kena buat. Tak boleh lah kalau bernazar lagu tu. Sama juga kita tak boleh bernazar perkara-perkara yang mubah. Cukur kepala. Ibadat ke tuan-tuan? Dah. Yang jadi ibadat hanya ketika kita pergi haji ya. Tapi haji kita bernazar lah cukur kepala kita. Kita bernazar, kita memang kena cukur kepala pun. Nazar tu pun tak sah sebab memang kita kena buat pun. Jadi nazar cukur kepala ni tak boleh tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i kita la yan'aqid, tak sah. Tapi bila buat tu orang tak reti, yang malangnya lagi astro pergi buat live pula. Tengok ni puluhan ribu tengok. Lagi ada orang tiru minggu depan saya main, bulan depan saya main masjid, tuan-tuan tengok kepala botak semua. Awak pasal apa ni? Nazar. Dia pasal bila orang besar buat, dibagi liputan, orang tak reti dia akan ikut. Yang dia tu pun dulu ikut apa tu? Ikut pemain bola, geng-geng sokong bola Kedah dulu. Kalau Kedah menang bola malam ni, kami cukur kepala. Ramai duk buat kerja tu dulu ni. Jadi benda ni sia-sia. Bernazar nak jalan kaki daripada Kuantan sampai Kuala Lumpur, ada buat dah. Ni semua sia-sia. Tak kena ni. Tu saya nak tegur sikit lah. Supaya kita tak buatlah benda-benda tu. Nazar pun kena belajar. Yang jadi ni pasal apa tuan-tuan? Pasal sukatan pelajaran kita. Tajuk nazar tu tidak diajar di sekolah-sekolah. Tak ada. Nak salah dia pun ngaji sekolah menengah juga dulu. Bila belajar di sekolah tak diajar, tapi dia tahu ada nazar. Jadi dia nazar ikut suka dia. Tak boleh kena mengaji. Sebab itulah perlu pendidikan ni kena dimasukkan balik tajuk-tajuk yang ditinggalkan. Saya pernah sebut dah kat kawan, kita baca dulu kan kitab bid'ah dulu kan di sini. Khatam dah tuan-tuan. Kita baca hadis Abu Israil. Tentang Nabi pernah tegur sahabat berdiri tengah panas, pergi berdiri di luar saja-saja. Tak boleh. Tak sah nazar tersebut. Nazar puasa boleh. Nazar i'tikaf boleh.
Nazar nak sembahyang sunat boleh, tapi bernazar perkara-perkara yang sia-sia ni tuan-tuan, maka sia-sialah amalan tersebut. Jangan duk tiru tuan. Terus buat hak betul ya. Jadi pada ketika ini yang Nabi SAW sebut ni, zaman ni orang mula tak tunai janji. Janji ni jadi benda kecil, benda enteng. Boleh bila bernazar, bila bersumpah, segi sumpah pun tak belajar juga, tak diajar dalam sukatan pelajaran kita. Dia sumpah lah ikut dan. Yang penting dia junjung Quran. Selagi sumpah tuduh orang ni berzina, tuduh orang ni liwat, tu tak ingat dulu. Tu semua punca dia apa tuan-tuan? Punca dia pelajaran. Tak masuk dalam sukatan tajuk sumpah. Jadi orang sumpah ikut dan. Ni bala je bila kita tinggal ajaran Islam. Kena ajak balik tajuk-tajuk ni. Barulah kita tahu. Kalau tidak, rosak masyarakat kita. Lepas tu yang duk bersumpah janji nak buat tu, janji ni kemudian bayar kafarah saja, bagi saya memalukan umat Islam. Memalukan umat Islam. Bila berjanji Nabi SAW tuan-tuan, dia janji dengan orang kafir pun dia tunai. Nabi kita ni. Tuan-tuan baca dalam cerita Sulhul Hudaybiyah. Janji Hudaybiyah. Antara janji Nabi SAW dengan puak kafir Quraisy, Nabi janji apa tuan-tuan? Kalau ada mana-mana orang Islam yang murtad, tinggal Islam, pi masuk balik agama lama, pi lari ke Mekah, Nabi tak boleh tuntut, depa pun tak wajib hantar balik para sahabat tersebut. Tapi kalau ada orang kafir Quraisy, dia masuk Islam, dia lari ke Madinah, minta perlindungan daripada Nabi SAW, Nabi kena hantar balik bila dituntut. Berat sebelah perjanjian tu. Nabi tunai tak tuan-tuan bila janji? Nabi tunai. Baca kisah Abu Basir. Abu Basir lari pada Mekah ni, pi jumpa Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Nabi kata, aku terikat dengan perjanjian yang telah aku tandatangani dengan orang-orang kafir Quraisy. Aku tak boleh terima kamu. Mereka main tuntut, Nabi suruh balik ikut mereka. Kalau kita fikir balik, takkan kita nak serah kawan tu kepada orang bukan Islam, orang kafir yang memusuhi Islam. Tentu kawan tu akan kena seksa, kena fitnah agama dia. Tapi Nabi pegang dengan janji ni sampai setara tu tuan-tuan. Bukan satu dua cerita, berlambak cerita dalam sirah Nabi. Nabi SAW punya tunaikan janji dia, hatta dengan orang bukan Islam. Tapi zaman kemudian, setelah berlalunya as-salafus salih, Nabi kata, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka khianat. Janji apa? Dicapati lagu tu saja. Bukan dengan manusia, dengan Allah Ta'ala pun. Mereka berjanji, bersumpah, bernazar, guna nama Allah pun sanggup lagi untuk menipu, untuk mengubah janji yang telah diberikan. Dan Nabi sebut satu tuan-tuan, wa yadhharu fihim as-siman, dan akan zahirlah pada ketika itu kegemukan. Mujur tak ada orang gemuk dalam surau kita, dan tidak kecil hati depa habis. Silap main malam ni. Gemuk ni sesuatu yang tak berapa baik ni. Betul tak? Gemuk kan, penyakitnya kan tak elok ni. Tapi para ulama kita syarah hadis ni tuan-tuan, kalau orang gemuk dengar rancangan kita ni kan, ceramah ni yang kecil hati, ulama-ulama kita kata maksudnya pada ketika itu orang tak pedulikan lagi halal haram, makan sebanyak-banyaknya sampai jadi gemuk. Maksudnya bukan tang gemuk tu, tapi tang makan benda halal dan haram ni tak peduli dah pada ketika itu. Itu maksud wa yadhharu fihim as-siman. Lega orang gemuk dengar tuan-tuan. Kalau tidak susah hati tuan-tuan. Okey, yang terakhir pun lagu itulah juga ceritanya, cerita yang sama nak menunjukkan kepada kita bahawa generasi para sahabat ini diperakui sebagai generasi yang terbaik, bukan sahaja dalam hadis-hadis Nabi SAW, tapi juga dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jelas untuk kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi kuliah kita akan masuk terus nanti bab manaqibil muhajirin, bab kelebihan orang-orang muhajirin, wa fadlihim, dan keistimewaan mereka. Minhum, di antaranya mula-mula kali hak paling afdal Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Taimi radhiyallahu anhu. Insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.